A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين Alladzina an'amta alaihim alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahu ilan nas mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan keizinannya, alhamdulillah kita dapat meneruskan pembelajaran kita tentang ilmu nahwu dan sarf. Jadi hari ini sepatutnya kita pergi kepada muka surat 114. 114. Tapi sebelum tu eloklah kita pergi tengok sikit-sikit yang sebelumnya. Jadi tajuk kita adalah maf'ul ma'ahu. Apa maksud maf'ul ma'ahu? Siapa boleh bagi pandangan? Ma'ahu. Maf'ul ma'ahu adalah disebut menerangkan siapa yang dibuat bersamanya. Ma'ahu bersamanya. Bersamanya menerangkan siapa yang dibuat bersamanya pada satu perbuatan. Jadi yang dimaksud dengan ma'ahu dengannya. Dengan maksudnya menerangkan siapa dia. Dengannya tu siapa. Jadi maknanya kalau dengannya makna ada orang yang sebelum tu dengan dia. Maknanya dia mesti dua orang. Satu yang dengannya, satu lagi yang dikongsikannya. Jadi maknanya mesti ada dua. Jadi mesti ada dua isim. Dan di tengahnya ada waw. Dua isim, tengahnya ada waw. Sebagai contoh dalam surah Yunus ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fajma'u amrakum wa syuraka'akum. Jadi maknanya maka dikumpulkan. Siapa yang dikumpulkan tu? Jadi ada nama yang dikumpulkan. Siapa dia? Ayat ni kum. Kum tu dikumpulkan dengan siapa? Dengan suraka. Sekutu-sekutu. Jadi maknanya ada dua. Jadi wa tu bukan wa dan, tapi wa tu adalah wa ma'ahu. Syuraka'a.
Maknanya dua kumpulan. Satu kum, satu lagi yang menjadi suraka. Jadi suraka itulah yang kita panggil ma'ahu. Saya harap semuanya menjadi jelas. InsyaAllah. Jadi di sini diberikan contoh ja'a amiru. Amiru, ru itu bagi dhamma kerana dia sebagai fa'il pada ja'a. Tetapi wa ni bukan wa ataf, tapi wa ni wa ma'ahu. Jadi dia punya baris dia tidak baris ikut sebelumnya. Ru. Tidak wal jaisu, tapi wal jaisa. Ini menunjukkan bahawa jaisa ini adalah maf'ul ma'ahu. Sebaliknya kalau ayat yang ini maknanya sama. Ja'a amiru ma'a jaisi. Di sini bagi bawah. Pasal apa bagi bawah? Pasal depannya ada ma'a. Jadi dia bukannya maf'ul ma'ahu, tapi dia ma'a, ataupun kita panggil dia sebagai ini ibn ma'a, maknanya bagi bawah. Jadi dia bukannya duduk di tempat maf'ul ma'ahu. Manakala yang ini duduk tempat ma'ahu. Jadi wa ni wa ma'ahu, oleh kerana wa ma'ahu dia tidak gunakan wa ataf. Hukum dia tidak wa ataf. Kalau wa ataf dia bagi atas. Wal jaisu. Barulah dia wa ataf. Jadi wa ini adalah wa ma'ahu. Jadi saya harap tuan-tuan faham tentang konsep ini. Sebagai contoh ini ja'a amiru wa jaisu. Jadi wa ni wa ataf. Wa ni bukannya wa ma'ahu. Ma'ahu mesti bagi atas. Sebab kita dalam membicarakan apa? Tajuk 12 sebab kenapa berbaris atas. Kemudian berikutnya tak jalan. Kita pergi pada muka surat hari inilah. Sebab komputer sistem tak apa elok. Okey. Ada masalah. Okey, pada minggu lepas kita belajar pada muka surat 111. Iaitu tentang ma'ahu juga. Zaidun makrumun menawa ahahu. Jadi di mana dia punya wa ni wa apa? Wa ma'ahu. Jadi wa ma'ahu mesti bagi atas. Jadi dalam ayat dalam kataan ahahu tu mana bagi atasnya? Bagi atasnya tak pada alif. Kerana dia adalah isim yang 5. Isim yang 5 apabila dia masuk dengan alif, apabila dia bagi bawah dengan ya, apabila dia bagi dhamma dengan wa. Jadi ini bagi atas, bagi atas bagi dengan a. Jadi ahahu. Kalau bagi bawah akhihu. Kalau bagi dhamma ahuhu. Jadi ini ahahu maknanya dia berbagi atas. Bagi atas ditunjukkan dengan alif. Kerana dia adalah isim yang 5. Isim yang 5 berbaris atasnya dengan huruf alif. Huruf alif. Okey. Kemudian pada muka surat 122 pun kita dah pergi dah buatlah. Kalau ada yang tak faham boleh kita bincang. Kemudian pada muka surat 133 pun sama juga kita dah bincang. Jadi kita terus pada muka surat yang hari ini. Hari ini punya 14 hari bulan pada muka surat 144. Sebelum kita teruskan, ada perkara berbangkit soalan berkenaan dengan yang sebelum ni, sebelum topik hari ini? Tak ada ya? Okey, tak ada Ustaz. Tak ada Ustaz. Jadi kita pergi kepada yang muka surat 114. Masih lagi tajuk maf'ul ma'ahu.
Jadi contoh yang diambil pada contoh ini adalah surah 19 ayat 68. Dan demi Tuhanmu, siapa? Pada Muhammad, pada Nabi Rasulullah SAW. Sesungguhnya kami akan himpunkan mereka itu berserta setan-setan di padang mahsyar. Kemudian kami akan bawa mereka duduk berlutut di keliling neraka Jahanam. Apa cerita ni? Cerita ni barangkali elok kalau tengok ayat dia. Ayat dia 1968. Surah 19, surah Maryam, ayat 68. Ini ayat dia. Ayat 68. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. Maksud ayat ini maksudnya. Oleh itu, demi Tuhanmu, wahai Muhammad, sesungguhnya kami akan menghimpunkan mereka yang kafir itu berserta dengan setan-setan di padang mahsyar. Kemudian kami akan bawa mereka duduk berlutut di keliling neraka Jahanam. Jadi ayat ni, tengok ayat sebelumnya. Sebelumnya, patutkah manusia itu berkata demikian dan tidak memikirkan bahawa kami telah mencipta dia dulu, sedangkan ia pada masa itu belum ada sebarang apa-apa pun. Kena tengok ayat sebelum lagi, bahawa kita dapat maksud dia. Dan manusia kafir. Manusia kafir, apa? Apa jawapannya? Baik, kita tengok ayat dia. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. Jadi maksud dia, dan manusia yang kafir berkata, apa apabila aku mati, adakah aku akan dibangkitkan semula? Ini orang kafir melawan Rasulullah. Rasulullah kata, kita akan dibangunkan semula. Kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar nanti. Dan di sana akan dibalaskan, akan diadili, akan dijatuhkan hukum, dan akan dibalaskan dengan orang yang banyak buat baik dibalas dengan syurga, orang yang banyak buat dosa dibalaskan dengan neraka. Jadi mereka menentang. Ini ayat yang menentang dia. Dan orang kafir kata, apa? Bila aku dah mati, aku akan hidup balik. Jadi perkataan itu adalah perkataan yang syirik. Perkataan yang menyebabkan keluar. Kalau orang Islam cakap macam itu, dia keluar daripada Islam. Terbatal iman dia. Kerana tak percaya kepada kebangkitan semula. Kemudian, ayat 67 pula. Ataukah tidak ingat manusia bahawa kami telah menciptanya daripada sebelumnya dan tidak ada sesuatu. Tidak ada sesuatu. Maksud dia, patutkah manusia itu berkata demikian? Kata yang macam tadi lah. Katakan bapa kami dah mati akan hidup balik. Tak patut cakap macam tu. Kenapa? Patutkah manusia itu berkata demikian dan tidak memikirkan bahawa kami telah mencipta dia? Kalau dia dulu tak ada, kami boleh cipta. Apa masalahnya? Dia dah ada dan dimatikan, lepas tu dibangunkan balik. Tak ada masalah. Jadi telah menciptakan dia dahulu, sedangkan ia pada masa itu belum ada sebarang apa-apa pun. Sebelum kita dilahirkan, kita tak ada apa-apa.
Tak ada apa, tak ada tanda boleh panggil dia manusia. Tapi Tuhan jadikan daripada tak ada apa-apa menjadi seorang manusia. Ada otak, ada fikiran dan sebagainya. Jadi tak patut dia kata begitu. Barulah ayat yang kita nak bincang ni, ayat ini. Dengan maksud dia, oleh itu demikianlah, wahai Muhammad, sesungguhnya kami akan himpunkan mereka yang kafir itu berserta syaitan di padang mahsyar. Kemudian kami akan bawa mereka duduk berlutut di keliling Jahannam. Dengan ayat ini, mana yang kita katakan dia wa ma'ahunya? Agak-agak mana wa ma'ahunya? Ayat dia, Rabbika lanahsirannahum wasyayatin summa lanuhdirannahum haula jahannam jasiyah. Mana dia perkataan yang merupakan maf'ul ma'ahu. Siapa boleh berikan hint dia ataupun jawapan dia? Mana dalam ayat ini? Jadi kita kena tahu mana perkataan dia, barulah kita boleh kaitkan dengan tajuk kita. Oh, syaitan ni Ustaz. Syaitana. Syaitana sebab dia Baris atas syaitana. sebelum Waw sebelumnya ada waw depan. sebelumnya yang mana? Dia mesti ada dua. Sebelumnya ya. Kami akan waw dia ada satu je sini. Satu je. Waw memang satu lah. Tapi yang diwawkan tu ke mana-mana? Wa rabbika. Wah tu dia ada regu dia. Dan regu je. Syaitan dengan syurannah. jadi home tu. Home tu. Cuba kita tengok nota. Nota dia kita ada lebih jelas lagi. Itu tak ada tanda apa-apa. Cuba tengok sini. Okey. Ayat ni. Jadi Rabbika lanahsirannahum. Jadi lam tu lam taukid. Kemudian nun sabdu tu adalah nun taukid. Nun taukid ni regu dia dengan lanah lianahum. Maknanya pasti kami himpunkan mereka. Pasti. Lam tu pasti. Kun ni taukid. Kunna ni taukid. Kemudian hum ni maf'ulun bih kepada lanah surannahu. Maf'ulun bih dia hum, mereka. Jadi mereka ni kemudian wasyayatina. Syayatina dia berbaris atas. Jadi wa berbaris atas. Lepas wa ada baris atas, dia duduk tempat ma'ahu. Dia ma'ahu dengan siapa? Dengan hum. Hum tu siapa? Hum tu manusia yang tak percaya kepada hari kebangkitan. Dan mereka akan dikumpulkan bersama ma'ahu. Bersama dengan syaitan. Bersama dengan syaitan maknanya syaitan tu adalah syaitan ni sifat. Jadi sifat apa? Sifat yang sentiasa engkar kepada Allah. Tetapi dia punya jisimnya boleh jadi syaitan atau iblis, boleh jadi manusia. Sebab ada ayat Quran kata wajin nanti wanas. Jadi maknanya syaitan tu bolehlah bentuk jin, bolehlah bentuk manusia. Jadi mereka ni disambungkan, dikumpulkan bersama-sama. Di mana tempat dia kumpul? Di tepi neraka. Tunggu time nak tolak aja ke dalam neraka. Jadi mereka ni, Tuhan kata, sesungguhnya kami himpunkan mereka. Mereka telah ma'ahu dengan syaitan-syaitan. Berserta dengan syaitan-syaitan di padang mahsyar. Kemudian kami akan bawa mereka duduk berlutut. Duduk berlutut tu maknanya, lutut tu maknanya dia dah tak boleh gerak dah. Lutut tu telah diikat dengan rantai besi. Dia tak boleh gerak. Jadi sekeliling
neraka ataupun di tepi neraka bersama-sama dengan setan-setan di padang mahsyar dan di tepi ataupun di keliling neraka Jahannam. Jadi waw ni adalah waw ma'ahu. Dan yang jadi ma'ahunya siapa? Yang jadi ma'ahunya syaitan. Yang kawan dia atau yang sebelumnya adalah mereka. Mereka tu siapa? Mereka tu orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Jadi di sini syaitan adalah mafhum ma'ahu dan hukumnya adalah mansub. Hukum dia mansub. Alamat mansub fathah. Fathah mana? Fathah atas nun. Atas nun. Jadi ini ejaan syaitan adalah seperti ini. Ya nun ni bukan ya nun jamak. Bukan menunjukkan jamak. Tapi ya nun ni menunjukkan ujaan syaitan. Ejaan syaitan. Jadi kalau kita tengok di sini, cuba kita tengok di sini. Apa ditulis? Kalau tengok dalam sini, tidak menunjukkan, tidak sebut perkataan ma'ahu. Sebab dia tidak apa, ayat Quran ini tidak untuk membicarakan tentang bagi atas dia. Yang ni syayatin. Syayatin ni ya nun ni kerana dia berbaris atas ni kerana ada waw ni waw ma'ahu. Jadi dia adalah tapi di sini tulis waw ataf. Waw ataf. Sebenarnya dia adalah waw ma'ahu. Tapi oleh kerana Quran ini dia tidak membicarakan topik barisnya, baris atasnya, tapi dia hanya kata wa ataf. Ini Quran yang ataupun jenis ini cuma dia menerangkan dari segi wa itu saja, tapi peranan dia adalah peranan menunjukkan ma'ahu. Jadi syaitan semua ya macam tu. Ujungnya adalah nun ya nun. Jadi ya nun tu bukan baris kerana jamaknya, tapi kerana ejaan dia. Ejaan syaitan tu macam tu. Jadi oleh kerana itu baris atas tu adalah baris menunjukkan ma'ahu. Kalau nak tengok dia punya jamak dia yang ni, syayatin. Kalau syaitana itu adalah syaitan. Tapi kalau syayatin itu jamak. Jamak dengan berbaris apa? Berbaris yang sesuai dengannya lah. Macam ni, syayatin. Tapi Ustaz, saya nak tanya, yang syayatina ni, yang atas ya tu kan ada alif kecil tu kan? Itu bukan bermakna jamak ke? Bukan menunjuk jamak ke tu? Ya, betul. Makna jamak. Jadi dan ayat di sini kata setan ni kan sepatutnya syaitan kan? Ya. Syaitan. Tapi kita nak tunjuk dia baris atas. Kalau baris atas ini kerana ada ya nun. Ya. Ya nun ada atas makna jamak lah. Jamak muzakkar salim. Tapi nun ni berbaris atas ni bukan kerana jamak muzakkar salimnya, tapi kerana ma'ahunya. Jadi jamak muzakkar salim dan juga ma'ahu lah. Dan juga dia ma'ahunya. Ma'ahu. Jadi ma'ahu tu kena baris atas. Jadi dia tadi ada dua kan. Jadi kum tadi maknanya maf'ulun bih lah kan. Ayat sebelumnya tadi ada kum, lepas tu maf'ulun bih, yang ni pula wa ma'ahu syayatina. Betul. Jadi yang ini maf'ulun bih lah. Ya. Yang ini maf'ulun hum. Hum dia maf'ulun bih. Yang ini syayatina. Nah di sini kerana wa ni. Wa ni wa apa? Wa ma'ahu. Tetapi banyak pendapat tentang baris ini. Setengah buku dia tak nak kata ini sebagai ma'ahu. Sebab ini dikata jamak muzakkar salim. Dengan berbaris mansub.
bari masuk dengan ya nun. Kalau bari dhammah dia wa nun. Jadi nun dia dikata nun jamak muzakkar salim. Jadi terpulanglah kalau kita nak pakai yang tu boleh, nak pakai yang ini pun boleh. Tapi kalau yang ini menunjukkan dia adalah jamak, bukan jamak tu adalah, tapi menunjukkan dia punya dan dia tu adalah dan ma'ahu. Dan ma'ahu. Dan ma'ahu dia bari atas. Jadi bari atas tu dikata pada nun. Tak boleh pada ti. Kalau ti ni bari atas ni dia tak jadi, dia jadi dua pula. Taina jadi dua. Jadi ti ni dia sudah mabni, tak boleh ubah. Jadi dia ubahkan pada nun ni, di samping dia menjadi nun tu nun kepada jamak muzakkar salim, tapi ia juga telah ganti kepada nun ni nun mansub kerana dia ada wa ma'ahu. Jadi kalau tuan-tuan tak nak terima yang ini pun tak ada apa-apa. Ini contoh saja. Mengelirukan. Yang ini boleh jamak muzakkar salim berbaris atas. Tetapi yang ini boleh juga dengan baris ni. Itu terpulang pada mana yang kita rasa lebih sesuai. Saya lebih suka menterjemahkan wasyayatin ini dia adalah berbaris atas. Apa baris atasnya? Baris atas ya nun, sebab dia jamak muzakkar salim. Itu lebih hampir kepada nak kata nun ni nun baris atas. Baris atas disebabkan dengan oleh nun. Tapi lebih baik dikatakan dia berbaris atas kerana dengan ya nun. Ya nun tu dia boleh dua. Satu baris atas, satu lagi baris bawah. Baris bawah dan baris atas dengan ya nun. Kalau marfa wa nun. Wasyayatuna. Kalau sekiranya dia marfa. Tapi oleh kerana dia bukan marfa, dia mansuh, maka mansuh dengan ya nun. Ataupun dia majrur dengan ya nun. Dalam hal ini kita kata dia mansuh. Pasal apa mansuh? Mansuh dengan ya nun. Kalau kita nak ambil ini sebagai jamak muzakkar salim. Okey. Okey, Ustaz. Okey ya. Jadi kita kembali kepada nota kita. Okey. Jadi maksudnya dah jelas. Maknanya sesungguhnya kami himpunkan mereka. Mereka itu orang kafir yang tak percaya pada Tuhan. Kemudian berserta setan-setan. Jadi setan-setan ni adalah dia punya ma'ahu dia. Ma'ahu dia kita bagi dia bagi. Tapi ya Ustaz, Ya. dalam buku Arab kuning tu ada dia cakap mahu Ustaz? Ada ma'ahu. Ada mahu. Tapi itu dua kali ganda dia explain benda tu lah. Jadi kalau Tapi ada ma'ahu. ada dia cakap, kalau ada separuh kan tak nampak, tapi dia tunjuk ni ada. Ada ya. Ada. Cuba bacakan sikit. Nanti sekejap Dia kata tak salah ayat ni muka surat 6118 ni. 18. Sekejap mana Masya-Allah. Okey. 618. Okey, waw haraf watau lepas tu syaitan Ya. maflun ala apa ni lepas tu dia tengok tu asyatin tu dia kata atau huruf waw lam apa ni lama'al syaitan maflun ma'ahu dia tulis tu. Lepas tu dia explain tentang summa tu. Kat syaitan tu dia buat dua kali explanation. Okey. Jadi ada Quran yang ada yang Arab ada dia kasih tahu. Ada separuh tak kasih tahu lah. Ya. Tapi di sini tengok.
Okey. Nanti saya tengok di sini apa ditulis. Hmm. Di sini pun ditulis wa tu ma wa ma'ahu. Mahu dia tulis kan? Syayati maf'ul ma'ahu. Hmm. Saya tunjukkan di sini. Sekarang ayat ini boleh juga kita ambil. Boleh sebab kita ambil. Banyak kita ambil. Supaya Tapi kita kalau sekaligus susah Ustaz. Pasal situ boleh jadi mu'anah, mu'salim lah semua. di sini di sini dia kata mana dia tadi? Ada tu. Abihi atau wasyaitan tu. Wa syayati Wasyatina. wa tu ma wa ma'ahu. Ma'ahiyah. Ma'ayah. Lepas tu dia sambung lagi tu. Dan wa tu wa syayatin tu adalah maf'ul ma'ahu. Dia tulis. Jadi jelaslah di sini. Sini jelas. Dia punya tanda baris atasnya adalah yanun. Betul. Yanun. Yanun tanda baris atasnya. Kerana wa ni wa ma'iyah. Tapi dalam yang di atas tadi dia tak cakap. Yang dalam yang tadi. Yang tadi nota Ustaz dia tak cakap. Yang sini dia tak cakap. Itulah. Sini dia Ni tak ada. Dia kata wa dia tak saja. cakap. Wa atas. Tapi bila dalam i'rab dia cakap. Dia cakap. Jadi maknanya kita kena refer banyak tempat lah. Kena banyak buat reference Ustaz. Tepat lah. Kalau setepat dia mungkin tak tepat lah dia punya apa. Okey. Makna dia. Okey ya. Okey. Faham. Ada lagi perkara berbangkit? Tak ada ya. Okey. Alhamdulillah. Kita kembali pada kita punya daftar kita. Okey. Itu ayat 19. Ini ayat yang ke-20. Ayat surah 20. Surah Taha ayat ke-130. 130. Di sini dikata dan beribadatlah pada waktu-waktu malam serta pada waktu-waktu siang supaya engkau redha, merasa senang. Dapat ke makna dia? Ibadatlah kamu pada waktu siang, pada waktu malam serta pada waktu siang supaya engkau redha dan rasa senang. Jadi mungkin makna dia tak berapa jelas lah kan. Dengan ayat itu tak apa jelas. Oleh kerana itu kita pergi tengok dia punya makna selebihnya ataupun ayat sebelum dan selepasnya. Sebab kalau ayat ini saja kita tak dapat makna dia. 130. Ayat dia 130. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Jadi ayat ini yang kita ambil itu cuma ayat ini je. Ayat bawah saja. Wa min ana alai. Tapi di atas ni lagi tu ada membawa pengertian yang kita boleh faham ayat yang ke bawah. Jadi maksud dia bersabarlah kamu. Kamu tu siapa? Kamu tu orang Islam lah. Ataupun kita ambil dia punya makna dia. Bersabarlah engkau wahai Muhammad akan apa yang mereka katakan. Jadi maknanya mereka di sini adalah orang kafir yang tidak mau menerima
ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi kamu bersabarlah. Bersabarlah engkau, wahai Muhammad, akan apa yang mereka katakan. Nanti apabila itu akan diejek dan sebagainya. Jadi kamu bersabarlah. Dan beribadatlah. Jadi maksud bersabar di sini adalah iaitu beribadat dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit maknanya Malam. dah turun, dah tak terbit. Maknanya waktu sebelum subuh lah. Waktu Sahur je. sahur tu. Waktu tahajud tu. Tajuk tu. Sebelum terbenamnya. Kemudian kamu hendaklah beribadat, bertasbih, memuji Tuhanmu, solat dan sebagainya sebelum matahari terbit, iaitu sebelum subuh dan juga sebelum terbenam. Jadi waktu petang sebelum masuk maghrib, maknanya sebelum terbenam. Jadi bertasbihlah waktu itu. Dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam. Jadi waktu malam ni maksudnya waktu tahajud lah. Dan juga sebelah siang. Siang ni maknanya sepanjang siang lah. Zuhur, asar tu adalah belah siang lah. Supaya engkau redha. Maknanya engkau dapat sebab baik balasan. Jadi kalau tidak, kalau sekiranya kamu tak buat macam tu, kamu akan menghadapi di sinilah tak sabar. Kalau kamu jumpa suasana macam tu, orang tak menerima ajaran yang dibawa olehnya daripada Allah melalui Jibril, atau nak ajak mereka masuk surga, dia orang tak terima, tak mengapa. Tapi bersabarlah. Bersabarlah kamu dengan apa? Dengan bertasbih. Bertasbih ni muji Allah lah, masuk semayang dan sebagainya. Bertasbih dan memuji Tuhan kamu sebelum terbit matahari dan juga selepas terbenam matahari. Dan dan dari bahagian waktu malam maka bertasbihlah dan waktu hujung atrafan nahar, maknanya waktu hujung siang. Apa tujuannya? Supaya kamu tarda, kamu redha, atau kamu senang hati. Kalau tidak, susah hati memikirkan orang mengejek, orang yang menolak, orang yang sabotaj, orang yang malah nak dibunuh. Jadi dia punya taktik dia adalah bukan taktik lah, tapi dia punya uslub dia adalah dengan cara bersabar dengan banyak memuji Allah, bertasbih dan juga banyak memuji Allah. Bila waktu qabla tulu'in samsi, maknanya sebelum terbit matahari, maknanya sebelum subuh lah. Kemudian qabla ghurubiha, sebelum terbenam matahari. Lepas itu bukan itu saja, dan daripada waktu-waktu lain fasabbih, waktu-waktu main bersemalam kena bertasbih. Atrafa ni maknanya di hujung nahar, la'allakum taqwa. Jadi sekarang dalam ayat ni mana dia yang berkaitan dengan ma'ahu, maf'ul ma'ahu. Qabla wa min wa as. Ambil ayat dari sini saja. Wa min ay fasabbih wa atrafal wa atrafat adalah wa atrafa. Wah, Buktinya apa? bukti dia bertasbih tu apa? Fasab, maka puatas wamin. Bukti dia bagi atas lah. Betul. Wa atrafa. Dia punya regu dia siapa? Regu dia dengan siapa? La'alaka.
Ha? Ya. Ka. Apa Sa- dia? La'alaka ka tu kan. La'ala. Alaka. Ka. Alaka. Oh. Tak ada wanya. Wah. Dia nak Alaka tak ada wa. dia tulis tu waman kan? Daripada wamin ana. Okeylah, cuba kita tengok di sini. Okey. Astagfirullah. Wa Wa atrafa. Ah. Atrafa tu adalah wa ataf. Dan ini dia tunjukkan. Maknanya dia ni wa ma'ahu. Bahawa Jadi atrafa tu adalah kedipan mereka ataupun kilasan mata matanya. ataupun Okey. kejapan ataupun pandangan mata. Tarfin atau Pandangan. tarfi, pandangan mata. Pandangan. Dia boleh juga dimaknakan gulungan. Hmm. Tarafan maknanya gulungan. Pada kedua tepi, tarafi. Dan atrafiha, tepi-tepinya. Atrafa pada ayat ini adalah hujung. Kemudian atrafiha, tepi-tepinya. Jadi ini dia tak tunjuklah. Tapi dia duduk di tempat ma'ahu. Apa namanya? Maf'ul ma'ahu. Sebab itu dia bagi atas. Tapi mana dia punya regu dia? Hmm. Mana regu dia? Allah ya Rabbi. Jadi mana regu dia? Atrafa ni maknanya di hujung. Regu dia mana? Macam tadilah, apa namanya? Home. Tadi regu dia home. Siapa? Apa? Mana? Yang tadi regu dia home. Ya, yang ini mana regu dia? Dia selalu regu ni Ustaz je sebelum kan? Sebelum ma'ahu. Sebelum, dia kena Selalunya sebelum kan? tapi dia mesti fa'il juga, dia mesti isim juga. Oh syuh. Boleh jadi isim fa'il berbaris atas, boleh jadi berbaris bawah, boleh jadi berbaris dhammah, tak jadi masalah. Oh. Tapi kalau wa ni wa ataf, dia kena ikut sekali. Huruf di sini dia ikut yang atas tadi, barulah dia jadi wa ataf. Tapi ini wa ma'ahu. Jadi wa ma'ahu ni mana dia punya dan dia tu dan kepada siapa? Dan dari bagian waktu. Jadi caranya kita kena tengok dia yang sama. Ini isim. Okey. Isim ni bagi atas. Dan isim ni menunjukkan isim apa dia? Masuk. Ini adalah zarah. Zarah zaman. Wa atrafa. Dia adalah zarah zaman yang maksud di ujung. Di ujung zarah zaman. Faham? Ujung. Ujung dia zarah zaman. Saya rasa zarah zaman. Dan nak diregukan dia tu kenalah zarah zaman juga. Jadi zarah zaman Dayak ini saja, tak ada yang lain. Ana alai. Itu bahagian ataupun waktu. Waktu malam. Ini zarah zaman lah. Okey. Jadi maknanya ana, kita tengok ana ni bagi apa? Ana ni dikata bagi majrur, bagi bawah. Tak ada masalah, bawah atas. Tapi kalau sekiranya wa tu bukan wa ma'ahu, patutnya yang ini dia ikut baris ni. Bagi bawah juga. Atrafi. Kalau atrafi maknanya ni wa dan. Tapi ini anai. Bagi bawah. Ini kembali bawah, ini bagi atas. Jadi wa ni sudah tentu bukan wa ataf. Dia adalah wa ma'ahu, menyebabkan dia bagi atas. Aduh. Jadi ini bahagian waktu, yang ini di ujung. Maknanya ini bahagian awal malam, ini bahagian ujung malam. Ujung siang. Ujung siang. Siung hijau maknanya supaya asal dan sebagainya lah. Ini tapi digunakan atrafa, bahagian ujung. Bahagian pakai ini panggil anai. Kena panjang anai, iaitu bahagian waktu belah malam. Sebelum malam ataupun pakai malam.
Ana itu pagi malam. Kemudian fasabbih. Apa yang patut kita buat? Kita kena bertasbih. Bertasbih pada Allah di waktu awal malam ataupun sebelum malam. Boleh maksud sebelum malam atau boleh awal malam. Bertasbih pada Allah. Dan juga boleh juga di hujung siang. Hujung siang maknanya sebelum tadi. Sebelum maghrib tu. Apa tujuannya? La'allaka tarda. Supaya kamu senanti. Supaya kamu redha. Redha dengan apa yang Tuhan takdirkan padanya. Maknanya yang didapat itu adalah ujian-ujian. Nak memberikan keimanan bertambah mantap. Iman kita ni boleh bertambah mantap, boleh bertambah kurang. Jadi ketika bila dia bertambah mantap? Ketika kita menang ujian. Ketika kita menghadapi ujian dan menang. Itu dia bertambah. Tapi kalau ada ujian kalah, itu imannya betul berkurang. Jadi sifat imannya boleh bertambah, boleh berkurang. Di sini Tuhan ajar kita macam mana nak nambahkan iman. Nak nambahkan iman, wa min ana alai. Jadi daripada waktu mula malam, fasabbih. Fasabbih ni fa'il amal. Fa'il amal nak suruh. Dia suruh, Allah suruh kita bertasbih. Bertasbih macam mana? Sampailah ke hujung atrafan hujung malam, hujung siang. Daripada awal malam sampai ke hujung siang. Maknanya awal malam, hujung siang. Maknanya sepanjang masa lah. Allah suruh kita bertasbih kepada Allah sepanjang masa. Tasbih itu bukan hanya dengan subhanallah, subhanallah. Tapi tasbih itu adalah berbakti ataupun mengingati Allah ataupun melakukan suruhan Allah. Melakukan suruhan Allah itu juga dianggap sebagai tasbih. Tasbih itu maknanya mensucikan Allah. La'allaka tarda, supaya kamu menjadi orang yang redha dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT. Okey? Ustaz, saya nak tanya daripada perkataan wamin anai. Dia menjadikan anai itu sebab depan dia ada haraf jar kan? Wamin tu kan? Itu jadi dia baris bawah. Baris bawah kena ada min. Min. Tetapi kalau sekiranya tak ada min pula, kan kata tak ada min, maka dia jadi akan anak A. Boleh jadi anak A tak? Anak U lah. Anak U ya. Anak U lah kalau tak ada min tu. Kalau tak ada min tu anak U, jadi regu dia tetap dengan apa tadi lah, wa atrafa jugalah. Tak kisahlah satu baris depan, satu baris bawah. Tak kisah. Ya. Maknanya baris bawah di sini kerana ada min. Kalau sekiranya ayat yang tak ada min, jadi anak U. Anaul laili. Laili tetap laili sebab dia mudhaf ilaih. Fasabbih fa'il amal. Fa'il amal hujungnya mati. Jadi maknanya bermula daripada awal malam bertasbihlah kamu. Atau kalau bahasa kitanya bertasbihlah kamu daripada mula malam. Kemudian ba'atrafan nahar, sehinggalah ke hujung siang. Dia suruh bertasbih. Maknanya Allah menyuruh kita ni sebanyak masa bertasbih. Bertasbih maknanya mengingati Allah. Mengingati Allah ni boleh dengan sebutan subhanallah dan sebagainya, atau baca Quran, ataupun whatever kebaikan yang kita buat, ataupun apa saja yang Allah suruh kita buat, itu merupakan tasbih. Bukan suruh subhanallah, subhanallah dari pagi sampai ke malam. Kalau itu saja barangkali jemu. Tapi kalau kita buat benda-benda lain yang tidak bertentangan dengan kehendak Allah, Tuhan tak kata ini salah, benda ini Tuhan suruh buat, maka perbuatan itu dianggap tasbih. Dianggap sebagai memuji Allah ataupun membesarkan Allah. Okey, ada lagi pendapat yang lain yang patut kita kongsikan bersama? Ustaz, yang orang yang mengasingkan diri bertasbih ataupun dia berisim sama sekali itu macam mana cerita? Dia sama juga macam ni Ustaz kan? Maknanya betapa?
Betapa. Betapa itu tidak digalakkan sekarang ni lah. Rasulullah pernah betapa yang dipanggil sebagai bagaimana? Apa ada tak tahulah. Mari sibuk masa kita muda-muda dulu sibuk dia punya betapa ni juga. Di tempat-tempat Berhalwat. berhalwat. Halwat. Ya. Tapi kita beri makna halwat ni lain, negatif jadinya. Tak, kita nyembah halwat lain Ustaz. Kita berhalwat dengan Tuhan. Tapi Rasulullah dulu dia Ah. berhalwat. Berhalwat tu maknanya dia pergi ke Gua Hira, dia memuji Allah Betul? ataupun dia mengingati Allah ataupun dia buat benda-benda yang minta petunjuk dan sebagainya. Itu Betul. halwat. Kita boleh juga berhalwat tapi tak bolehlah sepanjang masa. Sebab kita kena ceritakan kebaikan Islam ni kepada orang lain. Oh. Kita kena ucapkan kebaikan kepada Islam ni, beritahu dia orang Islam ni bagus, Islam ni baik, Islam ni adil dan sebagainya. Dan yang dia tu agama yang tidak diakui oleh Allah, agama yang sesat, yang betulnya hanya yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dibawa oleh nabi-nabi lain tidak boleh dipakai lagi sekarang sesudah adanya Rasulullah. Jadi maknanya kita tak boleh duduk diam-diam dalam gua untuk bertasbih, kemudian tinggalkan masyarakat dalam keadaan kejahatan, dalam keadaan kesesatan, tak boleh. Kita kena berkecimpung dengan masyarakat, menerangkan tentang kebaikan Islam. Semoga dengannya dia dapat diselamatkan daripada dibakar di dalam api neraka. Kalau dia tahu Islam ni boleh membawa ke surga, pasti mereka akan ikut. Tapi masalahnya tak ada orang terang kat dia. Tak ada orang yang orang yang buat kerja yang menyebabkan dia tak tahu. Pada tak tahu tu maka jadilah benda-benda yang sekarang ni macam itulah. Okey. 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 Okey, kita kembali kepada nota kita. Okey. Jadi di sini dia punya waktu dia adalah ana alai dengan wa'at rafa. Jadi rafa tu adalah dia punya Maf'ul ma'ahu mansub. ma'ahu. Alamat mansub dia adalah fathah di atas fa. Ragu dia mana? Ragu dia alai ni. Ana alai. Ana awal malam. Ana alai ni patut dua-dua ni diwarnakan sama supaya kita dapat tahu apa dia punya. Jadi ana alai ni adalah dua perkataan tapi maksudnya satu. Jadi permulaan. Yang ini malam. Jadi permulaan malamnya benda tu satu. Macam kereta baru. Kereta baru tu dia punya maf'ul bih. Maf'ul dia maf'ul bih pula. Mudhaf dia adalah ana'i. Kemudian dia punya lai mudhafun ilai. Mudhafun ilai laili. Sebenarnya benda ni satu. Jadi benda satu maknanya kita kata dia walaupun dua perkataan tu tapi dia adalah satu perkataan. Iaitu permulaan malam. Jadilah hal ini kita ambil dia ana'i. Ana'i ilai lilai itu malam. Maknanya ana ni kepunyaan lai. Jadi mudhafun ilaihi. Jadi satu benda iaitu awal malam. Dengan wa atrafa. Atrafa ni adalah dia punya mengikut ataupun kita panggil dia maf'ul. Maf'ul kepada atrafan, maf'ul pada ana alai. Jadi wa tu adalah wa ma'iyah. Maksud ma'iyah ni adalah ma'a. Maksud ma'a tu maknanya bersama. Atrafa maf'ul ma'ahu mansub. Alamat mansub atas fathah. Atas fathah ni adalah dia punya mansub dia. Jadi wa dengan
mansuh dia, iaitu wa ma'ahu. Okey. Ustaz, maksud sebenar ana al-laili ini Ya. awal malam kan? Awal malam. Awal malam tu dalam kira waktu apa tu? Maghrib ke? Setengah tu kata sebelum. Belum. Ada yang kata sebelum. Tapi ada yang kata awal. Jadi kalau kita tengok maksud dia, ada maksud dia. Bahagian waktu ataupun di waktu malam. Jadi kalau ikut dalam ni, tak keluar ayat. Tidak. Kita tengok mana yang dia bagi. Jadi makna anai ni dalam ayat ni, dalam kataan ni banyak makna dia. Jadi makna yang digunakan daripada ayat ni adalah bahagian ataupun waktu ataupun permulaan. Tapi makna ana ni banyak makna. Jadi di antara makna ana tu adalah waktu. Waktu datang ataupun yakni itu maknanya datang, iaitu waktu datang. Dan juga dia boleh makna anna, ada ya, bila. Kalau anna boleh juga makna bagaimana. Anna ada sabdu dia, anna kemudian hujungnya ya, bukan ya tapi alif maksudlah. Kalau fa'anna maka mengapa. Fa'anna maka bagaimana. Jadi ada pula yang bermakna kalau anna saja ke mana. Makna soalan lah. Ada juga yang katakan anna itu innahu, sesungguhnya. Ada yang kata anna waktu ataupun bahagian daripada malam atau bahagian daripada siang. Jadi boleh juga anna tu boleh juga maksud dia tengah. Anna'a boleh maksud tengah. Dan boleh juga maksud dia a'inna tu maknanya sangat panas. Kemudian aniyatin maknanya mendidih. Bi'a'inna dengan bejana-bejana ataupun dengan bekas-bekas. Jadi makna anna ni banyak. Tapi dalam ayat ini adalah bahagian siang ataupun bahagian malam ataupun waktu siang ataupun waktu malam. Jadi banyak makna dia. Jadi makna bahasa Arab ni Tuhan gunakan ini sangat luas lah. Maknanya kita boleh kalau kita boleh terjemah tengah malam pun boleh, bahagian malam pun boleh. Dia kata bahagian waktu. Boleh kata tengah malam, boleh kata pangkai malam, boleh kata bukan ujung lah, tapi ini maknanya Allah ni bahagian pangkal malam. Jadi maknanya Tuhan suruh kita bertabih padanya bermula daripada bahagian awal malam ataupun sebelum masuk malam hinggalah pada hujung waktu siang. Apa hasilnya? Apa manfaatnya? Manfaatnya la'allaka tarda. Kalau kita ni ada masalah menghadapi masalah jiwa tak tenteram, jiwa tak nak tidur pun payah dan sebagainya, maka buatlah ini. Apa dia? Bertasbih pada Allah daripada mula malam hingga sampai ke hujung siang. InsyaAllah kamu akan dapat redha. Redha tu maksudnya buat hati. Tidaklah hati kamu tu sentiasa gelisah, tak tentu arah, nak marah tak tentu arah dan sebagainya, buat benda yang tak sepatutnya buat atau buat benda tapi sia-sia. Benda yang kita buat tu benda yang sia-sia menyebabkan hati kita jadi ngelabutlah. Jadi ubatnya sebagaimana yang Tuhan sarankan kepada Nabi supaya bersabar dengan bertasbih. Dalam ayat ni ada dua tasbih dia sebut. Satu wasabbih
Yang kedua, fasabbih. Hmm. Jadi dua, maknanya betapa ubat hati itu adalah bertasbih pada Allah. Kerana masalah ni masalah hati ni. Ini Allah suruh sabar ni kerana masalah hati. Hati apa? Hati Rasulullah dalam keadaan susah. Kerana orang tak terima dia punya ajaran. Sedangkan ajaran tu nak ajak dia masuk surga. Tak terima. Kan satu benda yang pelik lah. Tak terima nak ajak masuk surga. Kalau nak ajak masuk neraka tu, okey lah, tak terima. Betul lah, tak terima. Tapi ini ajak masuk surga. Ajak beriman kepada Allah. Ajak membesarkan Allah. Maka dia tak terima. Maka susah hati Rasulullah. Jadi ubatnya, inilah ubat dia. Jadi kita boleh gunakan ayat ini sebagai ubat juga. Bukan gunakan ayat. Tapi maksud ayat ini suruh kita bertasbih kepada Allah. Dengan sebanyak-banyak yang kita boleh daripada awal malam sampailah akhir siang. Ustaz, Ya, silakan. ini yang dia cakap dalam ayat yang kita bincangkan ni. Wasabbih bihamdih. Maknanya itu bertasbih dengan memuji. Alhamdulillah lah. Ya. Tapi the second one they use fasabbih wa asrafa. Itu dah lain nak cerita dia. Mana dua Ya. type tasbih ni Ustaz? Ada Ayat ni tasbih. berhenti kat ni berhenti kat fasabbih ni. Oh, Kemudian wa ni wa kepada ana. anak. Okey. Itu sebabnya ini wa letak kat sini. Kalau kita baca dengan terus begitu, dia lain makna dia. Itulah. Jika tasbih dengan memuji, ini yang seorang lagi, satu lagi tu tasbih dengan masa dia lah. Ini maknanya bertasbihlah kamu. Bertasbih kamu macam mana? Bertasbih yang di atas tadi lah. Tasabbih bihamdi. Bihamdih. Jadi bertasbihlah kamu maknanya dengan tasbih bihamdi. Okey. Sebab ini dia sebut ni. Ini bukan pasabih ni sambung dengan wa atrafana, bukan. Oh, Ini menunjukkan waktu. waktu. Daripada mula malam sampai hujung siang. Apa yang buat? Pasabih. Bertasbih. Tasbih. Jadi tasbih ini adalah fa'il Tulis. amar. Amin. Tasbih. Subhanallah. Kalau yang atas tu, yang atas ni bukannya fa'il amar. Itu adalah Wah. amal. Fa'il amal ke? Tapi Dua-dua fa'il amal. Dua-dua fa'il amal. perintah lah tu. Jadi makna perintah tu kuat lah. Dalam satu ayat ada dua perintah suruh bertasbih. Maknanya sudah tentu benda tu benda besar. Alhamdulillah. Benda tu berfaedah kalau kita buat. Wallahu a'lam. Okey. Faham. Kena sabar Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Saya nak tanya Ustaz, Ya. yang bila Ustaz klik pada anak Elail tadi, Ustaz ada klik yang tu, kemudian dia akan keluar bermacam-macam makna tadi kan? Ya. Daripada surah-surah dia akan kod tepi tu surah-surah apa ada pelbagai makna kan? Ya. Daripada satu kalimah tu. Jadi saya nak tahu application apa yang Ustaz pakai tu? Okey. Yang gambar ni. Ni. Yang gambar ni. Al-Quran W. Yang ni. Word by word. Word Word by by word. Only for Apple only yang ada. Ini. Tapi ini for Apple saja. Sama ada pakai iPad ataupun iPhone. Yang lain dia tak keluar. Dia design untuk iPad dengan iPhone. Gambar dia ni. Dia punya tu namanya Quran word by word. By word. Kena install. Percuma. Tak payah bayar. Percuma. Kena pergi Apple Store. Cari lambang ni. Lepas tu install. Itu saja. Tapi dengan Apple. Kalau manggil tak ada. Okey. Okey? Alhamdulillah. Okey. Kita pergi kepada ayat berikutnya. Okey. 115. 115 ni sebenarnya tak perlu kot. Tapi saya rasakan perlu diterangkan. Okey. Diletakkan sini tujuannya untuk
memahami ayat ni. Hmm. Jadi maksudnya ayat tu adalah ayat 130 tadi, Ada ayat 30. bincang tadi. Ini dia punya keterangan pada ayat. Bukannya maf'ul ma'ahu, keterangan pada ayat. Sebab macam mana kita nak faham dia punya maf'ul ma'ahu kalau ayat tu kita tak tahu maksud yang sebenar. Jadi saya tuliskan di sini. Inilah maksud ayat itu mengikut Ibnu Katsir. Mengikut buku Ibnu Katsir. Jadi di sini dikata, maka sabarlah kamu atas apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mendustakan. Yakni pendustaan mereka terhadap dirimu. Tuhan suruh bersabar. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari. Maksudnya salat fajar ataupun salat subuh. Dan sebelumnya terbenam, iaitu waktu asar. Seperti yang disebutkan dalam kitab Salihin melalui Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali menceritakan ketika kami para sahabat sedang duduk di hadapan Rasulullah, maka Rasulullah memandang ke bulan. Maknanya waktu malam lah ni. Malam yang purnama, malam yang bulan penuh. Memandang ke bulan yang sedang purnama. Lalu bersabda Rasulullah, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian, Tuhan kamu, sebagaimana kamu melihat bulan ini. Jadi Rasulullah duduk bersama-sama dengan para sahabat di luar rumah lah, bukan dalam rumah. Dan waktu itu bulan purnama, cantiklah, terang. Kemudian Rasulullah kata, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan sebagaimana kamu melihat bulan ini. Maknanya orang yang dapat masuk surga berpeluang untuk melihat wajah Allah. Wajah Allah sebagaimana kita melihat bulan pada malam ini. Kata Rasulullah. Kemudian kamu semua tidak berdesak-desakan untuk melihatnya. Maknanya tak payah susah-susah lah. Tak payah bertinjak ke, tak payahlah kena naik tangga ke tinggi. Tak payah, tengok je gitu je. Macam tengok bulan je. Kamu akan melihat wajah Allah. Maka jika kalian ataupun jika kamu mampu agar kamu tidak dikalahkan dengan mengerjakan solat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, maka syarat nak tengok wajah Allah itu kamu tidak dikalahkan oleh solat sebelum terbit dan juga sebelum terbenam. Maknanya kamu mengerjakan solat apa? Solat sebelum terbit matahari iaitu subuh dan sebelum terbenam matahari iaitu asar lah, belum terbenam. Kemudian Rasulullah SAW baca ayat ni, ayat yang kita sedang baca ni. Jadi Imam Ahmad menyatakan telah menceritakan pada kami Sufyan Ibnu Umayyah daripada Abdul Malik bin Umayy, daripada Imrah Ibnu Ruhaibah, yang menyatakan bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang melakukan salat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Maknanya Rasulullah bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang melakukan salat sebelum matahari terbit, iaitu salat subuh, dan di sini tak dan, tapi ada buku lain kata hingga sebelum terbenamnya. Maknanya solat mula terbit matahari dan juga hingga terbenam matahari iaitu isyak. Maknanya kalau kamu buat kelima-lima waktu tu solat, maka kamu tidak akan masuk neraka. Tetapi kena check, kena refer kepada lain-lain punya hadis Nabi. Itu nanti dia buatnya subuh saja, betul dia buatnya isyak, yang lain tak buat. Dia ditinggal. Itu tak masuk. Tapi maksud dia daripada subuh hingga ke isyak. Lengkap. Maka orang tu tidak akan masuk neraka. Mana semayang 5 waktu lah Ustaz. Ya, maknanya 5 waktu. Semayang 5 waktu mesti 5 waktu lah. Ini maknanya berita gembira lah. Siapa yang semayang 5 waktu sehari semalam, insya-Allah dia tak masuk neraka. Mudah-mudahan kita lah itu, insya-Allah. InsyaAllah. Amin, insya-Allah. Amin.
Dan sesungguhnya ahli syurga yang paling tinggi ialah orang yang dapat melihat Allah sebanyak 2 kali dalam tempoh sehari. Wah. Jadi di akhirat besok di syurga nanti, orang yang paling tinggi tarafnya, syurga yang paling tinggi adalah orang yang dapat melihat wajah Allah 2 kali sehari. Ini hadis Nabi. Sesungguhnya kedudukan ahli syurga yang paling tinggi ialah orang yang dapat melihat wajah Allah sebanyak 2 kali dalam tempoh sehari. 2 kali. 2 kali sehari. Macam mana tu? Itu macam mana itu kita tak faham lah. Okey. Itu jaminan dari Rasulullah. Masya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah, mudah-mudahan. Okey. Semoga kita dapat peluang lihat wajah Allah 2 kali sehari. Masa itu tak payah sembahyang lah. Kita tak payah sibuk dan sembahyang. Cuma kita sibuk dengan nak pergi lihat muka wajah Allah. Bagaimana wajah tu bagaimana, itu kita tak bincang. Itu tak boleh nak bincang sebab tidak ada siapa yang boleh menerangkan. Tapi benda ni pasti akan dapat melihat wajah Allah. Yang paling tinggi 2 kali. Yang paling rendah tak tahulah berapa kali. Mungkin seminggu sekali ke. Wallah a'lam. Tak tahu. Tapi orang yang paling tinggi, Rasulullah sebut yang paling tinggi saja adalah 2 kali sehari. Jadi kalau kita dapat tengok wajah Allah 2 kali sehari, itu maknanya kita dapat syurga yang paling tinggi lah. Tapi kita tengoklah amalan kita macam mana. Yalah. Jangan bermimpi di siang hari kalau kita tak buat kita punya syarat-syarat dia. Aduh. Tapi setidak-tidaknya boleh masuk surga itu dah satu kemenangan yang sangat besar. Sangat besar. Dan semua orang, sahabat ikan kami rasa orang ahli surga semua dapatlah. Sebab surga itu penuh nikmat. Tempat nikmat. Nikmat yang paling tinggi adalah melihat wajah Allah. Jadi tak ada limit nikmatnya dalam surga. Cuma ada beza antara orang yang paling tinggi dengan orang paling rendah. Itu ada beza. Bergantung pada amalan masing-masing. Wallahu a'lam. Ini adalah daripada tafsir Ibn Katsir. Kalau tuan-tuan nak dapat rujukan, rujuklah tafsir Ibn Katsir pada ayat surah Taha 130. Akan jumpa catatan ini. Dia panjang lagi tapi saya tak tulis semualah. Sebab kita nak bagikan maklumat tentang maksud ayat ini supaya kita faham apa dia mafhum ma'ahu pada ayat ini. Wallahu a'lam. Okey. Kita pergi ayat berikutnya. Muka surat berikutnya. Jadi muka surat berikutnya adalah ini adalah contoh. Contoh ma'ahu ataupun keterangan ataupun kesimpulan. Kesimpulan maf'ul ma'ahu. Apa dia kesimpulannya? Dia bagi contoh di sini ja'al maliku, kemudian wal jaisa. Ini dah ada rasanya depan tadi. Iaitu raja telah datang bersama-sama tentera. Jadi wa di sini bersama tentera. Sin berbaris atas. Menunjukkan wa ni wa ma'ahu. Kalau ayat seperti ini ja'a Muhammadun salimun, itu menunjukkan wa ni wa atas. Muhammad dan Salim telah datang. Jadi ini menunjukkan wa ni wa atas, wa dan. Tapi wa ni wa jaisu. Jika diperhatikan 2 contoh di atas ayat ini, ayat atas ini mempunyai maksud yang sama, iaitu datang bersama-sama. Namun ada yang membezakan antara keduanya. Adalah baris perkataan yang berada sesudah huruf wa. Jadi oleh kerana wa di sini dengan barisnya ada wa, ada baris atas, pada sini ada wa, ada baris dhammah. Jadi ini ada makna berbeza. Ada dia punya makna sama, tapi dia punya beza antara baris perkataan yang ada sesudah wa. Jadi yang bezanya baris perkataan sesudah wa, iaitu pada perkataan jaisa.
dengan salimun. Jadi iaitu adalah berbaris berbeza. Yang ini berbaris marfu' sebagaimana sebelumnya, yang ini berbaris atas, tapi sebelumnya marfu'. Jadi tak ikut. Yang tak ikut itu adalah maf'ul ma'ahu. Pada contoh ayat yang pertama, baris fathah berarti sebagai maf'ul ma'ah. Jadi contoh yang pertama, ini baris atas ni menunjukkan maf'ul ma'ahu. Sedang contoh yang kedua ialah baris dhammah yang memberikan i'rab marfu' sebagaimana ataf. Jadi yang ini adalah ataf. Sebab itulah di sini wa ni wa ataf, bukan wa ma'ahu. Tidak macam ni. Itu hanya sekadar kesimpulan saja. Jadi kesimpulan dari perbezaan keduanya adalah wa ataf menjadi isim setelah mengikuti isim i'rab isim sebelumnya. Wa ataf menjadi isim setelah mengikuti hukum i'rab isim sebelumnya. Maknanya dia ataf maknanya dan lah. Kalau dan tu dia kena sama lah bagi hujung. Itu saja maksud dia. Kalau wa ataf. Tapi kalau wa ma'iyah tidak menjadi isim setelahnya maf'ul ma'ahu mengikut i'rab isim sebelumnya. Kalau dia ikut isim sebelumnya, i'rab isim ini sama-sama dhammah tu tidaklah ma'ahu, tapi dia tidak ikut. Wa ma'ahu tidak menjadikan isim sesudah wa ma'ahu mengikut i'rab isim sebelumnya. Kalau dia ikut tu maknanya tak betul lah. Bukan ma'ahu lah. Kerana ma'ahu, maf'ul ma'ahu mempunyai i'rabnya sendiri, iaitu mansub. Okay. Ini dia punya kesimpulan yang terang lah. Okay. Itu je bezanya. Tak ada lebih dari itu. Okey. Lepas tu ada tamrinat. Tamrinat ni bagaimana biasa saya sediakan jawapannya. Kata tuan tersangkut nak buat, bolehlah tengok dia punya jawapan. Dan berikutnya adalah maf'ul fihi. Yang ketujuh. Maknanya ini perkataan isim yang berbaris atas yang ketujuh, iaitu maf'ul fihi. Maf'ul fihi ini adalah maf'ul ataupun dipanggil zaraf. Zaraf tu adalah maf'ul fihi. Maf'ul fihi samalah maknanya dengan zaraf. Samalah benda dengan zaraf. Manakala zaraf lah, zaraf ada dua. Satu zaraf zaman, satu zaraf makan. Kemudian zaraf zaman ni pula ada dua lagi. Nanti kita jumpa. Dua bahagian zaraf zaman. Zaraf makan tak ada dua, tak ada satu je. Jadi zaraf zaman ni adalah apa dia? Zaraf zaman ialah isim mansub yang menunjukkan masa dengan maksud pada. Jadi zaraf ni adalah menunjukkan masa dengan bermaksud pada waktu ataupun menunjukkan masa berlaku peristiwa. Yang ini pun zaraf makan. Zaraf makan ni adalah zaraf makan hukumnya mansub yang menunjukkan tempat dengan maksud pada. Yang ini menunjukkan masa, yang ini menunjukkan tempat. Zaman menunjukkan masa, makan menunjukkan tempat. Zaraf ni apa? Dalam bahasa Melayu dia apa? Zaraf. Macam di tepi, di tengah, di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Itu apa tu? Kata sendi. Ya? Kata sendi kan? Kata sendi. Kata sendi. Zaraf. Atas, bawah. Atas. Sendi nama lah, sendi nama. Apa ya? Tak bahasa. Di depan, di belakang. Kemudian. Bukan sendi nama ke Ustaz? Saya pun Sendi tak tahu. nama. Saya pun tak tahu nama. Atas, bawah, kiri, kanan, belakang, depan. Esok hari ni, hari lusa.
tahun depan, bulan depan, minggu depan. Minggu depan tu zaman lah. Tahu lah Ustaz. Sendi nama sendi Saya tak nama. tahu tak, saya tak tahu tak payah semua. Sebab itulah, kita tahulah dia menunjukkan zaman. Ya, menunjukkan tempat dia, masa dia lah. Okey, Okey. zaraf zaman. Kemudian dia adalah mesti nama. Kalau zaman mesti masa. Kemudian bagi dia mesti masuk. Kemudian makna dia adalah pada. Ini kalau zaraf zaman. Zaraf makan mesti juga perkataan dia isim. Tak boleh fa'il. Kemudian menunjukkan makan, menunjukkan tempat. Bukan masa. Kalau masa zaraf zaman. Hukum dia masuk. Hukum masuk samalah. Dan arti dia adalah pada. Jadi kita nak kata benda zaraf. Tak boleh kata sebah, tak boleh kata sebah, tak boleh. Position Ustaz. Preposition ataupun Apa dia? zarah nama Melayunya preposition. Inggeris ni preposition. Sendi nama lah tu. Preposisi. Preposition. Opposition tu Orang bahasa putih Inggeris. kan. Melayunya Bahasa Melayunya apa? preposisi. Ini dalam dictionary ni preposisi. Boleh dengan kedudukan. Kata sendi Ustaz. Atau sendi. Kata sendi. Kata sendi. Mana sendi? Itulah dia atas, bawah, kiri, kanan, depan dipanggil sebagai kata sendi tu, sendi nama. Dan kata sendi, kadang-kadang kata sendi tu terbagi kepada dua, sendi nama dan sendi kata lah kalau bahasa Melayu. Ya, betul. Sendi kata apa benda? Sendi nama apa benda? Sendi nama macam yang Ustaz cakap ni lah. Ni tempat di belakang, di kiri, di kanan. Sendi kata? Sendi kata ni berdasarkan pada perbuatan. Tapi sendi nama is noun. Sendi nama, noun nama. Okay. Then perbuatan is verb. Ya. So itulah saya pun tak apa pasti Ustaz. Okey. Biar dulu. Okay. Kita pergi dulu, nanti akan jumpa makna dia insya-Allah. InsyaAllah. Okey, Tapi dia muka akan surat beri. sunnah. Jadi di antara contoh zaraf zaman dan juga zaraf makan, perkataan dia. Perkataan dia al-yaum, hari ini, al-lai, itu semua zaraf zaman. Udawatun, dan bukratan, wasaharan, dan wa'radan, dan atamatan, wasabahat, dan masaan, dan abdan, dan amadan, betul haina, betul ma asbihi zalik, dan apa yang seumpama dengannya. Dan zarah makan pula amama, khalfa, amama tu depan, khalfa tu belakang, qaddama depan, wa wara'a belakang, fauqa atas, tahta bawah, inda di sisi, ma'a bersama, izaa ni nanti kita jumpa makna dia. Iza dan ilqa, dan summa, dan una, dan ma'as bahu zalik, dan seumpamanya. Ini adalah contoh-contoh zarah zaman dan zarah makan. Bukan ini saja, banyak lagi. Tapi di antara yang diambil adalah ini. Jadi apa maksud dia? Jadi di sini digunakan contohlah. Azuruka lailata. Maknanya saya menziarahi. Zara itu maknanya ziarah. Awak ka lailatan pada waktu malam. Azuruka lailata. Aku menziarahi kamu waktu malam. Azuruka fi'il mudhari', kemudian marfu',
marfu' dia atas ra. Bid dhammah, dengan dhammah. Dan wa fa'il domain mustatir takduruhu ana. Jadi dalamnya ada ana. Mana ana dia? Azuruka. Saya menziarahi kamu lailatan pada waktu malam. Jadi al-kaf. Kaf ni adalah domain mabni ala fathah fi mahalli nisbi maf'ulun bih. Saya menziarahi awak. Jadi awak tu yang kena buat, iaitu maf'ulun bih. Lailatan ala zarah zaman. Hukumnya mansub. Alamat dia adalah fathah. Fathah dia atas ta. Jadi zarah zaman. Jadi zarah tu apa? Penempatan, kedudukan. Wallah alam. Yang kata ada sendi-sendi saja, saya tak faham. Macam mana sendi itu benda. Yang kita tahu sendi ini dah yang kelekau, bengkok, luar dan sebagainya. Itu sendi. Tapi kalau zarah ni jadi sendi macam mana? Ya, Ustaz, kalau ikut ini kata depan, Ustaz, kata depan. Iaitu perkataan yang dipakai dengan kata nama atau kata ganti nama untuk menunjukkan kedudukan, masa atau maknanya. Contoh, di rumah, atas, bawah, depan, belakang. Ada untuk waktu lah. Pada waktu lah, pada malam, pada siang, semalam, hari ini. Itu zaman lah. Itu dikatakan kata, dia kalau ikut istilah ni, kata depan, preposition. Kata depan, preposition, preposition lah. Maknanya sebelum perkataan tu, kita rubuhkan satu perkataan. Kita kata sebelum malam akan datang. Itu dia punya maksud lah kalau dalam saya bukanya dalam Google. Kata depan maksudnya. Preposition. Boleh lah tu. Ya, maksud yang lebih hampir sekali lah. Yang hampir. Jadi, dalam ayat ini, lailatan tu adalah zarah zaman. Jadi maksud azuruka lailata, maksudnya samalah dengan azuruka fi laili. Fi itu maknanya pada. Fi itu pada. Pada malam. Pada siang. Pada pagi. Pada depan. Pada belakang. Jadi maksudnya pi. Ada pi di situ. Pi itu adalah menunjukkan pada. Saya menziarah awak pada waktu malam. Yang ini saya menziarah awak di waktu malam. Jadi makna dia samalah. Pada dan di itu samalah. Dan pendetailan dia pada muka surat berikutnya. Muka surat berikutnya, muka surat 124. Zarah zaman. Ini contoh je ni. Bukan ini saja. Banyak lagi yang lain. Yaumin itu adalah hari. Pada hari ini. Lailatan pada malam. Ghadawah maknanya pada waktu pagi. Bukratan pada waktu pagi juga. Saharan waktu suhur. Saharan waktu sahur. Iaitu waktu sebelum masuk waktu subuh. Ghadan ni adalah esok. Dia adalah zaman. Dia adalah waktu. Waktu esok. Atamatan maksudnya 1/3 malam. Atamatan maksudnya 1/3 malam. Ini waktu. Tempoh waktu. Bukan tempoh waktu. Waktu sebelum subuh 1/3 malam. Dan sabahan pagi. Masaan petang. Abadan sepenuh masa. Amadan kesudahan. Hinan maknanya ketika. Ini adalah contoh-contoh perkataan zarah zaman. Tadi hanya perkataan dia tadi. Ini dengan maksud dia. Dengan makna dia. Jadi, kita pergi pada contoh yang pertama. Contoh yang pertama, al-yaw. Al-yaw maknanya hari. Jadi, saya bermuzafir di siang hari. Safartu yauma. Jadi, safartu
saya telah berjalan atau musafir. Kemudian yauma pada siang hari. Jadi ini bukan yaumi, kena yauma. Sebab apa yauma? Sebab dia sudah jadi zarah. Bila zarah maknanya dia kena baris atas. Bagi atas. Baris atas, bukan bagi bawah. Jadi yauma adalah zarah zaman. Alamat dia fathah. Fathah tu atas min. Jadi al-waqt min talu'an fajar ila wabah syamsi. Jadi yaum ni bila waktunya? Waktu dia daripada mula terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Waktu siang ini adalah terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Itulah yang dipanggilkan yaum. Jadi mana zaraf zaman. Masa di antara terbit fajar dengan terbenam matahari. Itulah yang dipanggilkan yaum. Kemudian kalau ini pula safar tu lailatan. Saya musafir di siang hari. Nak pulang kan? Surat tu ayat salah tu Ustaz. Kalau lamanya nota dia Ya, nombor 2 lailatan. Tapi digunakan safar tu juga. Dia ulang alik. Yang ini bersafar pada waktu siang. Yang ini bersafar pada waktu malam. Lailatan tu adalah dia punya zaraf zaman. Mansub. Alamat mansub dia fathah juga. Sebagaimana yang atas. Kerana contoh tadi nombor satu yang, nombor 2 lah lailatan. Lailatan tu malam. Jadi samalah digunakan safar tu. Okey. Lepas itu yang ketiga iaitu wadutan. Waduta. Wudu. Jadi saya masuk ke rumah waktu pagi. Dahal tu baita. Wudutan. Jadi wuduta tu adalah patutnya wudutan ni. Wudutan ada bagi 2 sebab tak ada alif lam. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Dahal tu ke? Sebab kalau masuk ada khala. Bukan dahala. Tu ha ke kha? Kha kan? Ada titik lah kan? Dahala. Titik. Dahala. Yes. Dahaltu al-baita. Dahaltu al-baita. Uduta. Jadi saya telah masuk ke rumah waktu pagi. Satu lagi Ustaz, al-baita tu jadi maf'ulun bih lah tu kan? Dia tak, sebab yang kena masuk tu aku, yang masuk tu dia tak, al-baita tu maf'ulun bih tak? Yang mana maf'ulun bih? Al-baita bukan? Al-baita, betul? Maf'ulun bih. Betul. Yang atas tajuk dia tu maf'ulun bih tu yang mana satu tu? Aduwata. Oh, aduwata. Dia ada 2 maf'ul lah situ. Satu maf'ulun bih, satu maf'ulun bih. Ada dua maf'ul di sini. Okey. Al-baita tu berbaris atas tu dia adalah maf'ulun bih. Udutan adalah maf'ulun fihi. Padanya maf'ulun fihi, padanya rumah. Jadi dia telah masuk rumah tu waktu pagi. Wudu. Jadi wudu adalah zaraf zaman mansub. Alamat mansub dia fathah. Fathah atas ta tu. Ada pandangan? Okey, boleh lah, tak boleh. Nak teruskan tak berhenti?
Sebelum kita masuk ayat Quran, kita berhenti lah Ustaz. Next time we'll be masuk ayat Quran ni. Quran panjang sikit nak. Banyak sikit tu. Sedap sikit ke. Okey lah. Gitu Okey, kita okey. di sini tu. Okay, InsyaAllah kita jumpa di minggu hadapan. InsyaAllah. Maknanya 21 lah. Okey. Hari 14, 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus shalihat. Fatawasau bil haqq. Fatawasau bis sabr. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Amin. Yahdillahu mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu, Ya Allah. Kami sentiasa memuji-Mu, Ya Allah. Kami meminta pertolongan dan meminta keampunan-Mu, Ya Allah. Kami berlindung dengan-Mu, Ya Allah, daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Engkau beri petunjuk, Ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang dapat memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah yang Engkau berikan pada kami. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami sangat ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi menjadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau redai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kami ini ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang telah Engkau kurniakan pada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Kapal ya kami. InsyaAllah kita jumpa